Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam satu topik baru, iaitu ubahan bergabung. Jadi anak-anak murid semua telah pun belajar tentang ubahan langsung dan juga ubahan songsang. Jadi hari ini saya nak gabungkan kedua-dua tu menjadi satu ubahan yang dipanggil sebagai ubahan bergabung. Jadi yang pertama, kamu lihat kepada kita punya 1.3.1 ni, iaitu menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemberi ubah bagi suatu ubahan bergabung. So ini kamu punya satu topik hari ini. Merangkumi apa yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi contoh yang pertama, cikgu nak tunjuk kepada kamu, diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. So ni ayat yang pertama yang perlu kamu tackle dulu. Y itu berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Bagaimana yang dikatakan dengan kuasa 2? Iaitu X yang berkuasa 2 lah. Bagaimana yang dikatakan secara langsung? Dia susun secara begini. Y, simbol ni, dan S yang berkuasa 2. Jadi bila dia melibatkan dengan bergabung, situasi bergabung, kamu akan nampak perkataan dan ini secara songsang. Apa maksud songsang? Maksudnya dia berada di bawah S ni lah. Dengan punca kuasa 2Z. Punca kuasa 2. Ini kamu kena faham punca kuasa 2. Jadi macam mana bentuk punca kuasa 2? Ini punca kuasa 2. Dengan apa? Dengan Z. So langkah yang paling pertama adalah kamu membentukkan dia punya ubahan dia. Jadi cikgu dapat macam ni lah. Y berkadar langsung dengan X yang berkuasa 2 dan secara songsang dengan punca kuasa 2 Z. So inilah dia bentuk yang kita akan dapat apabila kita gabungkan dia. Langkah yang kedua, baca lagi. Jika Y sama dengan 8, apabila X sama dengan 4 dan Z sama dengan 36. Baik, apa tujuan dia cakap ni? Apa keterangan, maksud keterangan yang diberikan kepada kamu ni? Ianya lebih kepada untuk membentuk satu persamaan. Ingat lagi, kalau kita nak buat persamaan, maka cikgu cakap kita gugurkan simbol ini, maka tambahkan dengan sambungan K. Jadi saya senaraikan dulu. Y sama dengan 8, X sama dengan 4 dan Z sama dengan 36. Jadi bila saya nak buat persamaan, maka cikgu cakap sebelum ni, gugurkan simbol ini, maka tambahkan dengan sama dengan K. Kalau kamu tengok, perkara yang sama sahaja, cuma situasi sekarang ianya dalam keadaan bergabung. Ada secara langsung dan juga secara songsang. So nilai-nilai yang diberikan kepada kamu ini hendaklah kamu gantikan di dalam persamaan ini. Kenapa? Tujuannya untuk mendapatkan nilai bagi pemalah K. So apa terjadi bila saya gantikan? 8 ganti dalam Y, 4 gantikan dalam X dan 36 gantikan dalam Z. So buat satu-satu, jangan kelang kabut. Settlekan satu-satu. Jadi punca kuasa 36 ini adalah 6. Kamu boleh tekan kalkulator. Jadi 4 yang berkuasa 2 ni adalah 16. So di sini cikgu pindahkan. Cikgu pindahkan dulu 6 ini yang berada dalam keadaan bahagi. So bila bahagi pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. So 8 darab dengan 6 sama dengan K darabkan dengan 16. So sekarang saya nak nilai K. Apa saya buat? 16 ini dengan K adanya pendaraban. So bila saya pindahkan 16 ke sebelah kiri, maka dia akan jadi bahagi. So 8 darabkan dengan 6 bahagikan dengan 16. Maka kamu akan dapat K bersamaan dengan 3. Jadi persamaan ungkapan Y dalam sebutan X dan Z itu hendaklah kamu tulis kembali. Ambil ni balik semula dan gantikan nilai K itu dengan 3. Alright, so inilah keadaannya. Dan ada juga cara penulisan yang lain, iaitu ambil 3 ni,
kamu darabkan dengan X yang berkuasa 2. Maksudnya tak semestinya boleh berada di depan ni, tetapi kita boleh darab dengan yang atas. So dia akan jadi Y sama dengan 3X kuasa 2 bahagi dengan punca kuasa 2 Z. Okey, so ini contoh yang pertama. Alright, so kita lihat contoh yang kedua. Okey, baik, ni dia bagi dalam bentuk jadual. Okey, kalau tadi dalam bentuk ayat. Kalau macam saya suka lagi bentuk jadual ni, lagi senang, lagi pernah nampak. Okey, so jadual di bawah menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Diberi P berubah secara langsung. Nampak? P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Okey, so apakah yang dikatakan kuasa 3Q? Iaitu Q itu yang berkuasa 3. Okey, dan secara songsang dengan R. Okey, secara songsang dengan R. So macam inilah bentuk dia. Okey, so cikgu akan dapat P berubah secara langsung dengan Q yang berkuasa 3 dan juga songsang dengan R. Baik, apakah maksud soalan ini? Okey, iaitu dia nak mencari nilai X dan juga nilai bagi Y. Okey, so apa perlu kamu lakukan? Macam biasalah, tadi kita kena dapatkan dulu nilai bagi K. Kenapa? Bila kita nak membina persamaan, maka kita letak sama dengan K. Okey, tapi sebelum tu, nilai mana dalam kotak ni yang kamu nak pilih? Okey, baik, cara nak tackle dia, kamu kena lihat di manakah nilai P, Q, R yang dalam setiap kotak itu ada nilai. Ya, kamu tengok cikgu kotakkan ni. So inilah semua nilai-nilai P, Q dan R yang mempunyai nilai, yang mana kita akan guna pakai nilai ini untuk membantu kita membina persamaan untuk mendapatkan nilai bagi K. So apa cikgu buat? Cikgu senaraikan dululah. Okay, konsep yang sama macam tadilah. Cikgu senaraikan dulu, kemudian cikgu akan bentukkan persamaan dia, iaitu P sama dengan K, Q yang berkuasa 3 bahagikan dengan R. Okey, dan kemudian kamu gantikan 4 dalam P, 2 dalam Q dan 0.6 dalam R. So ini yang terjadinya. Okey, so buat satu-satu. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey, bahagi 0.6 ni bila pindah akan jadi darab. Nampak? Okey, yang ni di sini berlaku operasi bahagi. Okey, so bila saya pindah ke sebelah kiri dia akan jadi darab. Okey, so apa terjadi dengan 8 ni? Okey, 8 ni asalnya antara K ni ada berlakunya pendaraban. Okey, ada darab di sini. Okey, bila saya pindahkan 8 ke sebelah kiri, okey, maka dia akan jadi bahagi. Okey, nampak? So 4 darab 0.6 bahagi dengan 8, maka nilai K yang kamu terima, kamu dapat adalah 0.3. Okey, so kalau kamu rujuk dalam buku teks, nilainya adalah 3 per 10. Okey, jadi 3 per 10 tu boleh ditulis sebagai 0.3. So cikgu suka macam ni lah, 0.3 mudah. Okey, cikgu tak nak melihat kepada nilai yang ada pecahan. Okey, kita teruskan. Okey, so cara penulisan dia P sama dengan 0.3, Q kuasa 3 per dengan R. Okey, jadi cikgu juga boleh tulis secara ringkasnya. Saya boleh tulis 0.3 Q yang berkuasa 3. Okey, so kalau dapat kamu bahagi itu dapat perpuluhan yang macam ni, so kamu boleh tulislah. Tapi contohnya kalau kamu kira-kira nilai K kamu tu dapat 2 per 3. So kamu tak boleh bahagi untuk dapatkan perpuluhan. Sebab apa? Nilainya terlalu panjang. Okey, so jelas di sini kita akan teruskan untuk mendapatkan nilai X dan juga nilai bagi Y. So persamaan dah ada. Apa lagi? Kita gantikan nilai-nilai yang kita nak cari tu untuk mendapatkan nilai X dan Y. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, so ini situasi dia, persamaan yang saya dapat tadi. Okey, dan yang keduanya saya nak mencari nilai X di sini. Saya kotakkan dulu. Okey, kamu nampak nilai P 3.6, Q 6 dan R adalah X. Okey, saya senaraikan. Okey, selepas senaraikan, saya gantikan ke setiap nilai-nilai ini di dalam persamaan yang kamu bina tadi. Okey, nampak 3.6 sama dengan 0.3. Q tu kamu gantikan dengan 6 yang berkuasa 3 bahagikan dengan X. Okey, X ini berlakunya bahagi. Okey, bila dia pindah ke kiri, okey, dia akan jadi darab. So 3.6 darabkan dengan X sama dengan 0.3 darabkan 6 kuasa 3.
Jadi situasi di sekarang ni, soalan nak nilai bagi X. Jadi kamu kena pindahkan 3.6 ni ke sebelah kanan. Okey, so dia akan jadi 0.3 darabkan dengan 6 kuasa 3 bahagi 3.6, maka kamu akan dapat 18. Okey, so ini nilai X kamu lah. Okey, kita pun dapat dah jawapan dia. Okey, baik, kita teruskan. Okey, so situasi soalan yang ketiga ini, okey, dia nak minta cari nilai bagi Y. So, perkara yang sama juga, senaraikan ataupun tuliskan kembali persamaan dia. Yang kedua, carikan nilai Y itu dengan menyenaraikan terlebih dahulu nilai P dan juga nilai R. So, apa saya buat? Saya senaraikan. Okey, so yang ketiga, gantikan setiap nilai yang ada di dalam tu tadi di dalam persamaan. Okey, biarkan Y, maka pindah satu-satu. Okey, 2.7 ni kalau kamu tengok dia berada dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah jadi darab. So 0.081 darab dengan 2.7. Okey, sama dengan 0.3 Y kuasa 3. So seterusnya saya nak Y yang berkuasa 3, maka 0.3 ni kena jadi bahagi. Sebab apa? Antara 0.3 dengan Y kuasa 3 ini adalah berlakunya hasil darab. Okey, so 0.3 pindah ke sebelah sini, dia akan jadi bahagi 3 bagi 0.3. Okey, jadi kamu selesaikan ni dulu. Okey, jangan duk sibuk dengan Y kuasa 3. Selesaikan dahulu di sebelah kanan ini. Maka kamu akan dapat 0.729. Okey, barulah kita memindahkan kuasa 3 ini ke sebelah kanan. Okey, kalau kuasa 2 berlaku perpindahan dari kiri ke kanan, dia jadi punca kuasa 2. Okay. Kalau kuasa 3 berlaku perpindahan dari kiri ke kanan, dia akan jadi punca kuasa 3. Kalau kuasa 4, okay, dia akan jadi pindah ke sebelah kanan, dia jadi punca kuasa 4. So, apa yang saya tulis di sini, punca kuasa 3 0.729 dan nilainya adalah 0.9. Yang kamu dapat untuk nilai di sini adalah 0.9. Okey, baik. Okay, ringkas saja hari ini. Jadi saya harap pelajar-pelajar saya boleh nampak contoh yang saya berikan ini dengan huraian yang lebih jelas ini. Okey. Jadi ada kerja sekolah, jangan stres. Saya harap kita akan buat kita akan bertemu di sekolah dalam sesi pembelajaran secara bersemuka, insya-Allah. Doa yang baik-baik, moga semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kerja rumah kamu, yang pertama, kamu kena buat soalan nombor 1 ni. Okey, kamu tuliskan dalam bentuk persamaan. Okey, nyatakan dalam bentuk ubahan dahulu dan kemudian buat dalam bentuk persamaan. Okey, bentuk ubahan yang ada ni lah, simbol ni. Dan bentuk persamaan, kamu buang simbol tu, samakan dengan K. Okey, rujuk nota sebelum ni. Okey, buat soalan A, B dan C. Okey, kemudian saya minta kamu buat soalan nombor 3. Okey. Cara yang sama juga macam soalan nombor contoh 1 tadilah. Okey. Dan juga soalan nombor 4. Okey, yang telah kita bincangkan tadi. Okey, soalan nombor 2 ni tinggalkan, kita akan buat secara bersemuka ataupun yang nak cuba boleh, tak ada masalah. Okey, apa-apa pun saya tunggu respon kamu di dalam grup untuk tanya soalan. Okey, sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.